pertama tingkatan 5. Okey, keseimbangan redoks bab pertama tingkatan 5. Okey. Sebelum itu, apa itu maksud tindak balas redoks? Siapa boleh respon? Apa itu tindak balas redoks? Apa contoh tindak balas redoks yang kamu tahu? Pertama, apa itu tindak balas redoks? Yang kedua, apa contoh tindak balas redoks? Siapa boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Sebelum saya point nama. Ada ya? Boleh dengar suara saya tak sebenarnya ni? Device ni boleh dengar suara saya? Okey, Z. Tindak balas redoks ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara rentak. Okey, kita dengar. Okey, terima kasih kerana respon Okey, betul apa yang Z cakap tu betul. Tindak balas redoks ialah tindak balas yang di mana tindak balas pengoksidaan atau proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, ini bermaksud bukan semua tindak balas kimia, bukan semua tindak balas yang berlaku dalam kimia ni ialah tindak balas redoks. Ada tindak balas, dia bukan termasuk dalam tindak balas redoks. Bermaksud, mungkin tindak balas itu tidak berlaku penurunan ataupun tindak balas itu tidak berlaku pengoksidaan. Untuk tindak balas redoks sini, penurunan dan pengoksidaan mesti berlaku secara serentak. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, redox ni datang daripada perkataan mana? Redox ni ialah daripada reduction, oxidation. Reduction ni ialah penurunan, oxidation ni ialah pengoksidaan. Dia datang daripada kata bahasa Inggeris, itu yang dapat redox ni yang telah dimelayukan. Okey, tindak balas redox ni yang telah dimelayukan. Okey, tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan secara serentak. Okey, ini ialah cakap dia punya definisi. Yang ini memang kena hafal. Macam mana nak hafal? Kalau kamu faham, mudahlah untuk kamu hafal. Okey? Okey, tindak balas redoks pada asalnya dirujuk kepada tindak balas yang melibatkan oksigen. Pada awal-awal dulu, tindak balas redoks hanya dirujuk menggunakan oksigen. Maknanya kalau persamaan tersebut tidak melibatkan oksigen, dah tak adalah. Tak kategori redoks. Itu pada permulaannya. Sebab pengoksidaan ini lebih kepada oksigen. Okey? Itu ialah maksud tindak balas redoks. Okey. Next ialah tindak balas redoks ni ialah pengoksidaan penurunan. Tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan kamu boleh tentukan berdasarkan 4 perkara. Okey, berdasarkan 4 perkara. Perkara yang pertama ialah penambahan atau kehilangan oksigen. Penambahan atau kehilangan oksigen. Okey, maksudnya kalau tambah, hilang. Penambahan ini ialah pengoksidaan. Kehilangan ni ialah penurunan. Okey, kalau yang kedua, penambahan atau kehilangan hidrogen. Penambahan atau kehilangan hidrogen. Kalau penambahan hidrogen ialah reduction, penurunan. Kehilangan hidrogen ialah oxidation, pengoksidaan. Okey, yang ketiga iaitu pemindahan elektron. Okey, terima elektron, penurunan. Okey, derma elektron, pengoksidaan. Okey, ini cantik aja dah berdasarkan contoh kamu akan nampak lah. Dan yang keempat, perubahan nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan meningkat, ini ialah pengoksidaan.
Kalau nombor pengoksidaan menurun, ini ialah penurunan. Okey, bermakna untuk kamu menentukan sesuatu tindak balas tersebut ialah tindak balas redox ataupun bukan. Tindak balas redox ataupun bukan, kamu tengok pertama, ini antara 4 perkara ni. Mana-mana kamu boleh pilih. Okey, mana-mana kamu boleh pilih untuk kamu tentukan. Tetapi, okey, contoh untuk penambahan kilangan oksigen. Bukan semua tindak balas ada melibatkan oksigen. Okey, so kalau ada melibatkan oksigen mudah. Kalau tak ada, susahlah. Tak boleh kamu tentukan menggunakan penambahan atau kehilangan oksigen. Yang kedua, tak semua tindak balas melibatkan hidrogen. Pun sama. So, semua tindak balas ini, semua tindak balas nak tentukan redox, kamu hanya confirm yang ada ialah pemindahan elektron. Semua tindak balas ada melibatkan pemindahan elektron, dari situlah kamu boleh tentukan sama ada dia pengoksidaan atau penurunan ataupun berdasarkan dia punya nombor pengoksidaan. Dia punya nombor pengoksidaan. Okey. Okey, sebelum saya teruskan, boleh bagi saya satu contoh tak apa tindak balas redox? Contoh tindak balas. Kupram tambah zinc dapat zinc sulfat tambah Cu. Okey, betul. Itu bersama kimia. Kupram tindak balaskan dengan zinc dapat zinc sulfat dan Cu. Saya nak tanya, Zack, itu tindak balas apa, Zack? Nama tindak balas yang kamu persamaan yang kamu bagi. Apa nama tindak balas tersebut? Kamu belajar kan? Tindak balas banyak tindak balas. Okey, maksud saya, itu kamu cakap berubah dari segi nombor pengoksidaan, betul. Soalan saya kat sini, kupram, sulfat, tindak balas dengan zinc, apa nama tindak balas tersebut? Kalau contoh kan, okey. Asid dengan alkali. Asid tambah alkali. Kamu akan dapat base tambah air. Okey, ini tindak balas peneutralan. Okey, kalau CuSO4 tambah zinc, itu tindak balas apa? Hedi boleh jawab, Hedi? CuSO4 tambah zinc, itu tindak balas apa? Anyone? Ini betul. Z bagi ni, ini ialah tindak balas tindak balas redox. Apa nama tindak balas ni? Nama tindak balas ni apa? Apa boleh? Takkan semua tak ingat. Logam bukan tindak balas. Yuan long. Okey, yang saya bagi itu CuSO4 tambah zinc, hasilkan zinc, SO4 tambah Cu itu ialah tindak balas penyesaran logam. Okey, tindak balas penyesaran logam. Itu salah satu tindak balas redox lah. Okey, saya pergi step seterusnya. Okey, pengoksidaan, penurunan dari segi penambahan dan kehilangan elektron. Saya akan pergi satu-satu daripada 4 tadi, saya akan pergi satu-satu. Pertama ialah dari segi oksigen. Okey. So, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Yang ini dah saya cakap tadi, kalau pengoksidaan, penambahan oksigen. Penurunan, kehilangan oksigen. Okey, itu yang kedua. Pengertian tindak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen. Okey. Saya teruskan pada contoh. Ini contoh dalam buku teks kamu pun ada. Okey, dan contoh buku teks kamu pun ada. Ini contoh dalam buku teks So, yang pertama ialah tindak balas magnesium dengan karbon dioksida. Menghasilkan magnesium oksida dengan karbon. Okay, kamu tengok dekat sini. Magnesium pada asalnya tiada oksigen. So, berubah menjadi magnesium oksida. Dia penambahan. Dia tambah oksigen. So, berlakulah pengoksidaan. Karbon oksida bertukar menjadi karbon. Okey?
kehilangan oksigen, berlakulah penurunan. So, term dalam bab ni kamu akan belajar proses pengoksidaan, terutama proses penurunan. Kedua. Yang ketiga ialah ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, ada 4 term lah yang kamu kena pastikan, kamu kena tahu. Okey, yang berlaku pengoksidaan ni, magnesium berlaku pengoksidaan, bahan yang dioksidakan, dia ialah ejen penurunan. Okey, manakala bahan yang mengalami penurunan, contohnya karbon dioksida ini, dia ialah ejen pengoksidaan. Ini kamu kena tahu. Dia berlaku bertindak secara cakap terbaliklah. Berlaku dekat dia pengoksidaan, dia jadi ejen penurunan. Kalau karbon oksida pula, dekat dia penurunan, berlaku dekat dia ialah ejen pengoksidaan. So tengok bahan dioksidakan magnesium. So magnesium mengalami penambahan oksigen. Sebab itu ialah bahan dioksidakan yang melakukan proses pengoksidaan. Bahan yang diturunkan karbon dioksida. Kenapa? Karbon dioksida mengalami kehilangan oksigen. Ini bahan dioksidakan ialah pengoksidaan lah. Bahan diturunkan ialah penurunan. Ejen pengoksidaan apa? Tadi ejen pengoksidaan ialah apa yang diturunkan, iaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ialah ejen pengoksidaan. Kenapa? Karbon dioksida telah mengoksidakan magnesium. Okey, kenapa? Dia ejen yang macam dia menyebabkan orang tu berlaku. Okey, kamu ialah ejen pengoksidaan, kamu menyebabkan kawan kamu teroksida. Itu contoh dia. Ejen penurunan, apa yang dioksidakan tadi, iaitu magnesium. So, apa yang magnesium buat ni? Magnesium menurunkan karbon dioksida menjadi karbon. Mana? Ada kenapa gini? Kain tiras. Bayu kau pompas. Aku lah pakai pompas dengan dia mah. Pompas lagi. Deret aku apa tahu pompas. Pompas. Ladah. Abang jalan takkan kalau bagi software pompas terus. Terima je lah. Okey, boleh faham Ini dari segi oksigen. Ini dari segi oksigen. Okey. Boleh faham dari segi oksigen? Dari segi hidrogen pula, dari segi hidrogen, dia ialah terbalik dengan oksigen. Okey, kalau tadi oksigen penambahan oksigen ialah pengoksidaan. Kehilangan oksigen penurunan, tapi untuk hidrogen terbalik. Penambahan hidrogen penurunan, penambahan hidrogen kehilangan hidrogen pengoksidaan. Okey, ahli kimia memperluaskan pengertian oksidaan kepada sebatian tidak balas dengan hidrogen atau bahan tidak balas yang mengandungi hidrogen. Ini adalah pada asalnya oksigen kan, atau dia pergi pada hidrogen. Okey, pengertian tidak balas pengoksidaan penurunan diterangkan berdasarkan kehilangan dan penambahan hidrogen. Maknanya kalau kehilangan hidrogen pengoksidaan, penambahan hidrogen ialah penurunan. Okey, tindak balas berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Pengoksidaan, kehilangan hidrogen. Yang ni kena faham kalau kamu tak faham 4 yang ni, depan nanti lagi kamu akan susah. Okay, tindak balas penurunan berlaku bila satu bahan tindak balas mengalami penambahan hidrogen, itu ialah penurunan. Okey, ini contoh soalan. Okey, tak ada contoh. Saya bagi contoh lain lah. Okey, saya conteng
Okey. Contoh bagi hidrogen. Ini contoh bab tingkatan 4 yang kamu belajar, iaitu menentukan formula empirik bagi kuprum oksida. Okey, contoh dia ialah, ini contoh lah. Iaitu menentukan formula empirik bagi kuprum oksida. CuO tambah H2. Okey, sekejap. Tak sesuai. Sebab kat sini ada O, saya takut kamu confuse. Saya ambil yang lain. Mana saya dapat tak? Okay, yang ni cancel. Saya ambil yang lain. Contoh ialah HCl tindak balaskan dengan zinc. Okay, apa hasil dia? Ion Ci-siang. HCl tindak balaskan dengan zinc. Hasil dia apa? Asid hidroklorik. Zinc klorida tambah zinc klorida. Hidrogen. Okey, zinc klorida formula dia Zn Cl. Cl. 2 dia dah bentuk 2. Zn Cl2. Yang ini tolong. Jangan careless yang kat sini. Kalah kat sini dia bersama kimia rugi banyak markah. Kalau bersama kimia kamu salah. Tambah hidrogen. Bila ada gen kat belakang ni, gen mesti ada 2. So, 2. Okay, maksud gen ni apa? Halogen. Gen. Hydrogen. Gen. Oksigen. Gen. Nitrogen. Gen. Semua gen belakang ni mesti ada 2. Mesti ada 2. Halogen ni ialah kumpulan 17. Semua kumpulan 17 apa? Klorida, klorin, iodin, bromin, fluorin. Mesti ada 2. Okey, ni kamu kena ingat. So, seimbangkan 2 di sini. Okey, ini persamaan kimia lah. So, dari segi sini, kalau kamu tengok di sini, tengok pada persamaan ini. Okey, mana bahan yang dioksidakan? Mana bahan yang dioksidakan? Mana bahan yang dioksidakan? Wih, kejap ini pun tak boleh, tak sesuai sebenarnya ni. Hidrogen ni. Ya tak sesuai lagi kamu pening. Kalau dari sini, bab ni, kalau tindak balas ni lah, yang dioksidakan ialah zinc. Zinc menjadi zinc. So, kat sini tak nampak penambah perbezaan hidrogen dia. Okey, yang diturunkan, nah, klorin tak, yang diturunkan sini ialah hidrogen. Hidrogen yang diturunkan. So, tak boleh. Tak sesuai. Okey, tak sesuai untuk hidrogen So, saya ambil balik tadilah CuO tambah H2. Jadi, Cu tambah H2O. So, kalau dari segi persamaan yang ini, so, kuprum ini diturunkan. Oh, tak sesuai ni. Apa persamaan tu dia sekejap saya tengok. Okey, kenapa saya cakap tak sesuai? Dia tidak menyebabkan penambahan dengan pengurangan hidrogen. Okey, sebab tak nampak kuprum tu tambah hidrogen ke. Sebab kat sini yang nampak, kuprum ini diturunkan. Oksigen ini berlaku pengoksidaan. Oksigen tak berubah. Hidrogen yang berlaku pengoksidaan pun sama. Bentar, saya tak jumpa contoh yang sesuai. Tidak balas hidrogen. Cikgu yang dekat chat boleh? Dekat chat. Hidrogen sulfida dengan klorin dapat sulfur tambah HCl. Okey, itu boleh. Itu S tambah Cl2. Saya tak wujud putih. Saya tak ingat saya tak putih saya kat mana. Sulfur tambah HCl. So, saya seimbangkan 2 di sini. Okey.
Okey, ini boleh. Okey, so hidrogen di sini, hidrogen, silap, bukan hidrogen sulfur. Sulfur di sini tukar. Sulfur daripada ada hidrogen kepada tak ada hidrogen. So sulfur di sini berlaku pengoksidaan. Okey, sulfur berlaku pengoksidaan. Saya tak nampak je. H2S tambah Cl2 dapat S tambah 2 HCl. So, hidrogen sulfida menjadi sulfur. Okey, so kat sini berlaku pengoksidaan. Manakala dekat sini klorin berlaku penurunan. Sebab apa kat sini? Dia kehilangan hidrogen. Kat sini nama penurunan bertambah hidrogen. Okey, so dah tahu dah. So kalau dalam soalan ini, mana ialah ejen pengoksidaan? So ejen pengoksidaan yang berlaku penurunan. So iaitu gas klorin. Mana ejen penurunan yang berlaku pengoksidaan? Iaitu okey. Yang mana berlaku ejen penurunan? Ialah ni lah. Hidrogen sulfur ni. Sebab dia berlaku pengoksidaan. Tetapi sebenarnya untuk hidrogen oksigen ini jarang ditanya. Yang biasa ditanya ialah pemindahan elektron. Yang biasa ditanya pemindahan elektron ataupun nombor pengoksidaan. Okey, ini dari segi sambung tadi. Okey, ini kita tengok dari segi pemindahan elektron Dari segi pemindahan elektron. Okey, pembakaran magnesium dalam oksigen menghasilkan magnesium oksida. Ini yang kamu dah buat kalau kamu buat eksperimen lah yang menentukan formula empirik magnesium oksida. Okey, magnesium oksida MgO ialah sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. Okey, elektron dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. Okey, ini berlaku pemindahan elektron magnesium daripada oksigen jadi MgO. Okey, pengertian tidak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan pemindahan elektron. Okey, tindak balas pengoksidaan bagi elektron apabila suatu batiran kehilangan elektron. Hilang elektron berlaku pengoksidaan. Hilang elektron berlaku pengoksidaan. Okey. So, kalau penurunan pula terima elektron. Okey, bukan semua tindak balas sidok dapat diterangkan berdasarkan penambahan dengan kehilangan oksigen. Yang ini saya dah cakap tadi. Okey. Sejak penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada 1987, ahli kimia menggunakan konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tindak balas redox. Pada 1987, bila dia tumbuh elektron, dia menggunakan elektron sebagai tindak balas redox. Banyak tindak balas redox dapat diterangkan menggunakan konsep pemindahan elektron. Ini sejarah dia lah. Okey, ini contoh bagi tindak balas tadi iaitu Mg tambah O2 dapat MgO O2 2. So ini persamaan keseluruhan dia. So persamaan nak tengok elektron dia nak mudah nampak pada persamaan setengah. Dia mudah nampak pada persamaan setengah. Contoh dekat sini ataupun setengah persamaan magnesium
berubah menjadi ion magnesium dengan melepaskan 2 elektron. So dia melepaskan elektron, positif tambah elektron pada hasil. So ialah tindak balas pengoksidaan. Manakala oksigen ini pula dia terima elektron menjadi ion oksida. So dia terima penurunan. So kat sini bahan dioksidakan ialah magnesium atau magnesium kehilangan elektron. So ini dioksidakan, pengoksidaan. Bahan diturunkan ialah oksigen. Kenapa? Oksigen menerima elektron. Manakala ejen pengoksidaan oksigen, dia terbalikkan, ejen pengoksidaan ialah bahan yang diturunkan. Ejen penurunan ialah bahan yang dioksidakan. Sebab apa? Dia oksigen ini dia ialah penerima ataupun dia yang menyebabkan magnesium teroksida. Oksigen ialah ejen pengoksida sebab oksigen inilah menyebabkan atom magnesium teroksida. Ataupun magnesium ini ialah ejen penurunan sebab magnesium ini menyebabkan oksigen diturunkan. Sebab dia ialah penderma elektron. Okey, kalau kamu tengok contoh yang kat depan tadi. Contoh apa tadi? Magnesium dengan Mg tambah CO2 dapat MgO tambah C. Okey, ini yang contoh tadi. Okey. Kalau dari segi sini pula, kalau kamu nak tengok macam mana dia punya plasma setengah dia daripada Mg atau magnesium jadi ion magnesium. So Mg sama juga jadi Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Dekat yang atas ni pula apa yang berlaku ialah pada karbon. Daripada karbon ini, tak boleh. Tak sesuai. Sebab karbon ni bukan ion. Tapi karbon ni memang dia terima elektron. Tapi dia bukan ion. Okey, abaikan dah. Abaikan ni. So yang boleh contoh ACl tambah Zn dapat ZnCl2 tambah H2. So apa yang berlaku? Zinc menjadi ion zinc. Zinc berubah menjadi ion zinc dengan melepaskan 2 elektron. So ni pengoksidaan atau penurunan. Dia lepaskan elektron. So pengoksidaan. Okey, HCl pula dekat sini. Yang saya tengok ialah hidrogen. Daripada H+, dia tambah elektron menjadi H2. 2. So hidrogen di sini dia terima elektron. So inilah penurunan. Okey, ini telah penurunan. Ini tidak balas pengesaran ataupun tidak balas antara asid dengan logam. Ini contoh yang lain dari segi terima dengan menderma elektron. Atom zinc menderma elektron, berlaku pengoksidaan, dia ialah ejen penurunan. Manakala ion hidrogen kita terima elektron menjadi gas hidrogen, dia berlaku penurunan, dia ialah ejen pengoksidaan. Okey, boleh Okey, ini contoh eksperimen iaitu pemindahan elektron pada suatu jarak. Yang ini saya tak nak terangkan terus dulu. Yang ini nanti saya pada setakat eksperimen baru saya terangkan sebab di sini banyak sebenarnya benda yang diterangkan. So kalau kamu tengok dekat sini, ion ferrum 2 menjadi ion ferrum 3 dengan membebaskan 1 elektron. So sini ialah ejen penurunan. Yang berlaku kat sini ialah pengoksidaan. Itu yang kamu kena tahu dululah. Manakala kat sini manganat 7, kat sini mangan dengan dia terima elektron.
dia ialah ejen pengoksidaan. Yang berlaku dia sebab dia terima elektron, yang berlaku kat dia ialah penurunan. Sebab dia terima elektron. Okey, ini eksperimen pemindahan satu jarak. Setakat ini eksperimen ni tak pernah dapat lagi dibuat. Sebab bahan kebanyakannya tak ada. Okey, menulis tengah persamaan pengoksidaan. Ni nanti tu saya skip dulu. Skip. Saya tak nak teruskan dengan elektron ni. Saya nak pergi kepada nombor. Susah ni. Yang ni kelas akan datang saya akan terangkan. Sekarang ni saya nak faham 4 konsep tu dulu. Pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan yang keempat. Term yang keempat. Okey. Pengoksidaan penurunan berdasarkan nombor pengoksidaan. Okey. So kalau nombor pengoksidaan bertambah, dia ialah pengoksidaan. Kalau nombor pengoksidaan dia berkurang, dia ialah penurunan. Contoh kat sini yang ada gambar dia bagi, ini ialah ejen penurunan. Yang berlaku dekat dia ialah dioksidakan. So dia kat sini contoh dia derma elektron. Okey. Kat sini pula ini ialah ejen pengoksidaan. Yang berlaku kat dia ialah penurunan. Yang berlaku kat sini dia terima elektron. Itu kalau dari segi tak terima. Kalau dari segi nombor pengoksidaan pula, ahli kimia mendapati konsep elektron dalam menerangkan tindak balas hidup adalah terhad pada tindak balas yang melibatkan sebatian ion. Ni macam saya tadi lah, saya nak buat yang karbon dioksida tu tak boleh. Sebab dia hanya melibatkan sebatian ion. Karbon dioksida tu ialah sebatian kovalen, tak boleh nak saya nak terangkan. Okey, kalau saya terangkan boleh, nanti kamu lagi pening. Okey, so sebabkan pemindahan elektron ni lebih kepada sebatian ion, itu datang satu lagi term, iaitu perubahan nombor pengoksidaan. Oleh itu, masuk pengoksidaan penurunan dikeluarkan mengenai konsep nombor pengoksidaan untuk menerangkan tindak balas hidup bagi merangkumi semua jenis tindak balas. Okey, mana yang dikatakan? Okey, tindak balas pengoksidaan apabila nombor pengoksidaan bertambah. 3 waktu. Okey, tindak balas penurunan 5 saling sedikit. Tindak balas penurunan ialah nombor pengoksidaan satu unsur bahan berkurang. Sini nombor pengoksidaan bertambah. Okey, itu dari segi tu tengok pengoksidaan, nombor pengoksidaan bertambah. Penurunan nombor pengoksidaan berkurang. Okey, seterusnya ini contoh yang dia bagi. Contoh tindak balas antara karbon, oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. So, kalau menggunakan nombor pengoksidaan ini, semua jenis tindak balas hidup kamu boleh tentukan berdasarkan nombor pengoksidaan. Yang ni tak ada boleh pilih. Macam tadi, elektron, pemindahan elektron hanya melibatkan sebatian ion. Kalau hidrogen hanya melibatkan ada berlaku pemindahan atom hidrogen saja. Kalau oksigen hanya melibatkan pemindahan atom oksigen saja. Tapi untuk nombor pengoksidaan, semua tindak balas hidup tak kira molekul ke, sebatian kovalen ke, boleh. Semua boleh. Okey. Sebab itu inilah yang dah orang cakap lengkap dia, pelengkap dia. Untuk tindak balas, pengoksidaan dan juga penurunan. Okey. Yang pertama kamu tengok dekat sini, karbon. Ini contoh karbon. Berlaku pengoksidaan. Kalau kamu tengok dari segi oksigen, karbon ni dia tambah oksigen, pengoksidaan lah kan. Itu dari segi penambahan oksigen. Tetapi apa yang berlaku, nombor pengoksidaan dia bertambah. Macam mana nak tahu nombor pengoksidaan ni bertambah? Nombor pengoksidaan pun tak tentukan. Okey, tahun lepas pada bab 4 tingkatan 4, jadual berkala unsur. Saya nak tanya kamu, apa ciri-ciri istimewa unsur peralihan? Ciri-ciri istimewa unsur peralihan.
Amar Ramadan. Apa ciri-ciri dia Amar? Ada 4 ciri istimewa unsur peralihan. Amar, hello, Amar. Ada ke tak ada Amar ni, ke tidur? Okey, Anastasia. Logam. Selamat. Apa Amar? Ciri-ciri dia Amar? Amar, hello. Kalau logam itu Bukan logam, itu bukan ciri istimewa kalau bukan logam. Unsur peralihan logam ingat. Ada 4 ciri istimewa. Berwarna. Berwarna saja salah. Dengan long, berwarna saja salah. Dia bukan unsur berwarna. Dia lebih tepat dia membentuk sebatian berwarna. Baik-baik Kalau kamu cakap unsur berwarna itu tidak tepat. Yang tepat dia ialah membentuk sebatian berwarna ataupun sebatian berwarna. Itu boleh. Itu yang pertama. Sekejap ada call. Hello. Kejap. Aku tengah pelatih forward. Dua-dua form 5 Nak kat grup form 5 ke? Okay. Okey, membentuk sebatian kompleks. Salah, tidak tepat. Bukan membentuk sebatian kompleks. Pelbagai nombor pengusidaan, itu pun tak tepat. Mangkin yang baik. Jangan tulis mangkin yang baik. Bertindak balas sebagai mangkin. Okey, bertindak sebagai mangkin. Itu betul. Okey, yang lain. So, dia sebenarnya 4 tu dah ada. Cuma 4 kamu tu tak berapa nak tepat. Tak berapa nak tepat. Sekejap Okey. So saya ulang balik 4 yang tu. Apa yang betul 4 dia tu? Yang pertama ialah kamu cakap tadi membentuk sebatian berwarna. Ciri-ciri unsur peralihan. Yang kedua, membentuk ion. Membentuk ion kompleks. Ini yang betul. Membentuk ion kompleks. Kamu jawapan kamu tu kebanyakannya kamu faham. Cuma tak tepat. Tak tepat salah dalam kimia. Okey, bertindak sebagai mangkin. Okey, dan yang terakhir, nombor pengoksidaan pelbagai ataupun nombor pengoksidaan. Saya suka pakai berbeza. Kalau kamu cakap nombor pengoksidaan berbeza saja, salah. Tak tepat. Dia ialah nombor pengoksidaan berbeza dalam sebatian. Ini baru betul. Nombor pengoksidaan berbeza dalam sebatian. Baru betul. Itu ciri-ciri unsur peralihan. Yang saya nak tekankan kat sini lah ni. Nombor pengoksidaan berbeza dalam sebatian. Okay, itu nombor pengoksidaan. Apa yang dikatakan nombor pengoksidaan berbeza dalam sebatian? Contoh, kamu tengok. Ferrum. Ini ialah atom. Atom ferrum. Nombor pengoksidaan dia kosong. Okey, bagi atom nombor pengoksidaan dia kosong. Ferrum 2, ion ferrum 2. Ini ialah ion lah. Mana kalau dia dalam ion bermakna dia dalam sebatian. So, nombor pengoksidaan dia
positif 2. Manakala ion ferrum 3 ini pun ialah ion dalam sebatian. Nombor pengoksidaan dia positif 3. Ini yang dia katakan nombor pengoksidaan berbeza dalam sebatian. Kalau dia dalam ferrum saja, dia dalam keadaan atom, bukan sebatian, nombor pengoksidaan dia ialah kosong. Semua atom, nombor pengoksidaan dia ialah kosong. Semua molekul yang terdiri daripada atom yang sama, nombor pengoksidaan dia pun kosong. Untuk nombor pengoksidaan ni ada berapa? 5 ke 6. Dia punya, orang cakap, dia punya syarat-syarat menentukan nombor pengoksidaan. Ini antara dia ni. Ini yang ferrum ni lah. Ferrum ni unsur paling hari. So nombor pengoksidaan berbeza dalam sebatian. Yang kalau kamu tengok balik yang pertama tadi, membentuk sebatian berwarna. Kalau ferrum yang ke atas ini, atom ferrum, logam ferrum, dia berwarna kelabu. Kebanyakan logam semua warna kelabu. Tetapi, kenapa saya cakap membentuk sebatian berwarna? Dan kenapa dalam sebatian baru jadi berwarna? Ferrum 2 berwarna hijau. Ini warna hijau. Dalam sebatian baru dia bentuk warna hijau. Ferrum 3 dia berwarna perang. Dalam sebatian baru dia berbentuk warna perang. Kalau dia dalam keadaan, kalau kamu cakap berbentuk unsur berwarna, sebab tu salah. Ferrum saja dia warna kelabu. Banyakkan logam memang warna kelabu. Okey, tapi bila dalam sebatian, baru dia membentuk warna yang lain. Contoh, kuprum 2 berwarna biru. Ion kuprum 2. Ion ferrum 2 ni warna hijau. Ion ferrum 3 ni warna perang. Ion mangganat 7 itu berwarna ungu. Ion dikromat 6 berwarna jingga. Okey, itu contoh bagi yang masuk membentuk sebatian berwarna. Okey, so dekat sini saya teruskan. Yang terakhir, nombor pengoksidaan berkurang tambah ni. Okey, dari segi rasminya, bahan dioksidakan ialah karbon. Nombor pengoksidaan karbon bertambah. Daripada sini ialah nombor pengoksidaan dia kosong. Dekat sini nombor pengoksidaan dia dah jadi positif 4 bertambah. Bahan yang diturunkan ialah oksigen. Nombor pengoksidaan oksigen sini kosong. Kat sini dia dah jadi negatif 2. So nombor pengoksidaan dia berkurang. So oksigen diturunkan. So ejen pengoksidaan ialah bahan yang diturunkan iaitu oksigen. Oksigen telah mengoksidakan karbon. Ejen penurunan bahan yang dioksidakan iaitu karbon. Karbon telah menurunkan oksigen. Okey. Ini dari segi nak terangkan pengoksidaan penurunan. Tapi macam mana nak tentukan nombor pengoksidaan ini sebenarnya? Itu yang menjadi masalah. Ejen pengoksidan ialah bahan yang dioksidakan, yang mengoksidakan bahan lain dan diturunkan. Ejen pengoksidaan bahan yang diturunkan. Ejen penurunan ialah bahan yang dioksidakan. Ini contoh tidak berlaku penisaran halogen. Okey, saya turunkan pada penentuan nombor pengoksidaan. So 4 term tu boleh faham penambahan, pengurangan oksigen, penambahan, penolakan hidrogen, penambahan atau pengurangan terima atau derma elektron, dan yang keempat, penambahan atau pengurangan nombor pengoksidaan. Itu 4 nak menentukan tindak balas redoks. So yang ini yang terakhir untuk subtopik ni saya nak ajar ialah penentuan nombor pengoksidaan dulu. Okey, nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Okay, nombor pengoksidaan ni ialah keadaan atom cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam kimia atom lain. Nombor pengoksidaan suatu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan garis panduan. Ini garis panduan yang saya cakap tadi tu. Kenapa pula conting pula ni? Okey. Nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Ini pertama. Masuk semua unsur. Natrium. Ini dalam keadaan atom lah. Karbon, helium, oksigen, klorin. Ada satu unsur sahaja
Nombor perkosidan dia ialah kosong. Sifar. Okey. Natrium ada 1, kosong. Karbon ada 1. Helium ada 1, kosong. Oksigen ada 2 atom tapi ada 1 unsur saja, kosong. Klorin ada 2 atom tapi ada 1 unsur saja, kosong. Okey, apa lagi? Oksigen. Contoh gas nitrogen N2 pun kosong. H2 pun kosong. Okey. Apa lagi? Ada dua-dua yang senang kamu nampak. Iodin. I2 pun kosong. Br2 pun kosong. Okey. Contoh Mg, magnesium, 1 saja kosong. Okey. Faham Ini yang pertama. Nombor perkosidan bagi semua unsur ialah kosong. Yang syarat kedua. Nombor perkosidan bagi ion monoatom. Ion monoatom adalah bersamaan dengan charge pada ion tersebut. Faham maksud ion monoatom ni? Contohnya natrium, ion 1, natrium, unsur kumpulan 1, unsur kumpulan 2, unsur 16 iaitu oksigen, oksida, unsur kumpulan 17 iaitu ion halogen, ion halida. Itu semua mengikut dia punya charge. Okey, contoh juga ini kuprum 2, dia single pun tengok. Kuprum 2 2+, so oksigennya positif 2. Kalium K+, positif 1. Ion bromida Br-, negatif 1. Oksida O2-, negatif 2. Aluminium 3+, positif 3. Itulah dia punya nombor peroksidaan dia bagi ion monoatom. Okey, nombor perkosidan bagi unsur dalam sebatannya bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 dan jadual berkala masing-masing ialah positif 1, positif 2, positif 3. Yang ni saya cakap tadi, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dia akan bentuk ion dia ialah ion positif 1 lah. Yang ni positif 2, yang ni positif 3. So nombor perkosidan dia sama. Contoh tengok lithium klorida, so lithium positif 1. Natrium oksida negatif 2. Magnesium oksida positif 2. Aluminium positif 3. Sebab dia kumpulan 1, kumpulan 2 dan juga kumpulan 13. Okey. So jumlah nombor perkosidan bagi natrium klorida. Okey, Na tambah nombor perkosidan bagi Cl ialah kosong. Okey, ni jumlah nombor perkosidan atom unsur dalam satu sebatan ialah sifar. Okey, maksud dia ni apa dah? Okey. Contoh NaCl ni. Semua ni nombor perkosidan bagi NaCl ialah kosong. Okey, sulfur trioksida SO3 pun kosong. Bagi semua kosong. Okey, tapi contoh natrium kat sini lain. Natrium klorida semua kosong. Natrium ini positif 1. Klorida ni negatif 1. Itu yang dapat kosong. Positif 1 tambah negatif 1 dapatlah kosong. Kat sini contoh kamu nak tentukan sulfur dalam sulfur trioksida. So kamu tengok oksigen. Oksigen kumpulan 16. Oksigen negatif 2. Okay, so dapatlah S ni digantikan dengan X. Oksigen ni ada 3. 3 darat negatif 2 sama dengan kosong. Dapatlah X ni positif 6. So nombor perkosidan bagi sulfur kat sini dalam sebatan sulfur trioksida ialah positif 6. Contoh lain, saya bagi satu contoh CO2. Okey. So, seluruhan dia ialah kosong. Karbon dioksida ni nombor perkosidan dia kosong. Nombor perkosidan karbon, kamu nak cari karbon berapa? So, karbon tambahkan dengan oksigen kamu tahu negatif 2. Tambahkan 2 darat negatif 2 sama dengan kosong. So, kamu akan dapat karbon ialah positif 4. Okey. Ataupun yang lain kat sini. Nombor perkosidan bagi KBr. Apa nombor perkosidan bagi Br dalam soalan ni? Ion bromida. So KBr, nombor perkosidan keseluruhan dia ialah kosong sebab setiap kalium bromida ni. So kamu tahu kalium ni kumpulan 1, so positif 1. Br ni yang kamu nak cari, X. So positif 1 tambah X sama dengan kosong. X kamu dapat negatif 1. So
So bromida ialah negatif 1. Boleh atau tidak? Ya. Mana? Betul lah negatif 4. Patutnya C tolak 4 sama dengan kosong. So C sama dengan positif 4. Saya terus simplifikan. Cikgu. Ya. Ya. Yang kira-kira ni semua ikut dia punya cas Itu term yang pertama ialah ikut dia punya cas. Kalau dia ion lah. Kalau kadang tak ada ion, bukan ion, dia tak boleh juga kira cas. Tapi yang senangnya pertama kamu ikut cas. Macam contoh, karbon. Karbon dia tak bentuk ion So dia tak ada cas sepatutnya. Tapi nombor oksidan dia ialah positif 4. Dasarkan daripada oksigen punya cas negatif 2. Dengan kata ringkasnya bolehlah ikut cas. Tapi bukan semua keadaan. Pertama kamu tengok cas dia dulu. Boleh Cikgu. Ya. Contoh ni kalium bromida ni kan sama dengan kosong kan. So macam mana nak tahu unsur tu nombor pengoksidaan dia 2 atau 1 ke? Okey, KBR kamu tahu kosong. Okey, sepatutnya ada certain unsur memang kamu kena tahu. Macam tadi dia cakap, unsur kumpulan 1, kumpulan 2, ini dulu yang ni. Yang 1515. Yang saya tak tahu. Ajib biasa pakai kan? Tak tahu. Tak nampak. Okey. JEE guru. I see. Guru. Asli. Okey. Macam saya cakap tadi, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13, dia punya nombor pengoksidaan sama dengan dia punya cas. Yang tu tak berubah. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 tak berubah. Itu yang pertama kamu tahu. Okey, yang tak berubah. Kumpulan 17 pun sama, tak berubah. Negatif 1, ikut dia punya cas. Tetapi, untuk oksigen, ada dia punya oksigen untuk dia punya nombor pengoksidaan ada satu term saja. Patutnya oksigen dia negatif 2. Ada satu syarat saja dia berubah menjadi negatif 1. Jadi kita tengok. So macam mana macam kamu cakap tadi, macam mana nak tentukan nombor pengoksidaan dia? Positif 2 ke positif 1? Macam kalium kamu tahu, kalium ni unsur kumpulan 1. So mesti positif 1. Bromin ini mungkin kamu tak tahu bromin. Bromin ni ia sebenarnya kumpulan 17. Patutnya memang negatif 1. Yang ini tidak berubah. Memang tak berubah. Tapi contoh kamu nak tentukan, kamu tengok kalium lah. Contoh di sini, magnesium oksida. Kenapa positif 2? Sebab dia unsur kumpulan 2. Oksigen ni 16. So negatif 2. Okey. Kita tengok lagi yang syarat yang kelima. Jumlah nombor pengoksidaan atom dalam suatu ion poliatom adalah bersamaan dengan cas pada ion tersebut. Tadi kamu tengok natrium klorida. Natrium klorida. Ini ialah contoh sebatan ion. Kosong. Okey? Contoh ini, maksudnya ion poliatom ni ialah contohnya lebih kepada ion kompleks lah. Dia maknanya ion yang lebih daripada satu atom. Contoh amonium ni, NH4, lebih daripada satu atom. So bagi ion amonium ini, cas dia ialah positif 1. Tengok yang kat sini. So sekarang, nombor pengoksidaan contoh NH4 plus nombor pengoksidaan nitrogen dalam amonium apa? Kamu nak tentukan. Kamu tahu hidrogen ialah positif 1. Sebab dia kumpulan 1 kan hidrogen. Hidrogen ni pun ada syarat juga kalau jadi negatif. Tapi dalam sini ialah positif 1. So total ini sama dengan positif 1. Kamu nitrogen jadi X, hidrogen ini negatif positif 1. So X tambah 4 darab negatif 1. Positif 1 sama dengan positif 1. Boleh faham tak yang ini? Kamu nak cari nombor pengoksidaan nitrogen.
Okey, dalam soalan ini. Yang kamu tahu ialah hidrogen dengan keseluruhan dia positif 1. So, X ni kamu dapat berapa? So, X tambah 4 sama dengan positif 1. So, X sama dengan 1 tolak 4. Itu dapat X sama dengan negatif 3. Itu dapat X sama dengan negatif 3. Boleh tak? Cikgu. Ah, Boleh ulang balik tak yang cikgu kira tadi? Saya tak dapat tangkap. okey, yang ni Okey. Tadi yang pertama, kita cakap jumlah nombor peroksidan atom unsur dalam jumlah ini ialah jumlah, maknanya untuk semua. Jumlah nombor peroksidan atom unsur dalam satu ion poliatom adalah bersama dengan cas pada ion tersebut. Contoh nombor peroksidan bagi ion amonium, cas dia positif. So, jumlah dia ialah positif 1. So, bermakna nombor pengoksidaan nitrogen tambahkan dengan nombor pengoksidaan 4 hidrogen akan dapat positif 1. So, kat sini negatif 3 ni ialah nombor pengoksidaan bagi nitrogen. Positif 1 nombor pengoksidaan bagi hidrogen. So, kamu akan dapat kat sini positif 1. Contoh, anggaplah kamu tak tahu nitrogen ni nombor pengoksidaan dia berapa. Kamu nak cari nombor pengoksidaan bagi nitrogen. Okey. So, kamu gariskan nitrogen. So, gantikan dengan X. Kamu tahu hidrogen ialah positif 1. Keseluruhan dalam amonium ini ialah positif 1. So, nitrogen tambah 4 hidrogen dapat positif 1. So, gantikan nitrogen ni dengan X. Hidrogen ada 4. Darat nombor pengoksidaan dia positif 1, total positif 1. Okey. So, baru dapat X tambahkan 4 sama dengan 1. So, baru dapat X, kamu kira X dapat negatif 3. Sama yang dekat atas tadi. Okey, contoh ion lain dah senang. Yang biasa kamu gunakan Contoh yang biasa, ion yang biasa kamu gunakan ialah contoh ion sulfat. Okey, soalan pertama saya. Apa nombor pengoksidaan bagi ion sulfat itu secara keseluruhan? Apa nombor pengoksidaan bagi ion sulfat secara keseluruhan tu berapa? Negatif 2. Jangan 2 negatif cas. Negatif 2 apa betul? Okey, betul. So, nombor pengoksidaan dia negatif 2. Sekarang soalan ni kamu nak cari nombor pengoksidaan sulfat sahaja berapa dalam ion sulfat. So, yang ini kamu saya gantikan dengan X. Okey, boleh? So, oksigen. Nombor pengoksidaan bagi oksigen berapa? Nombor pengoksidaan bagi oksigen. 1, tengok balik. Oksigen, lizin betul. Negatif 2. Oksigen, kalau cas dia 2 negatif kan? So, nombor pengoksidaan dia negatif 2. Okey. So, kat sini kamu kena daratkan dengan 4 lah untuk oksigen sebab ada 4 atom oksigen. So, apa yang buat? X tambah nombor pengoksidaan sulfur tambah dengan nombor pengoksidaan oksigen. 4 darab negatif 2. Sama dengan negatif 2. So, X tolak 8 sama dengan negatif 2. So, X kamu akan dapat berapa? Positif 6. Okey, ingat nombor pengoksidaan walaupun 6 itu dah menunjukkan positif, nombor pengoksidaan positif ini mesti ditulis Walaupun positif itu memang tak ada simbol positif, ialah nilai positif. Tapi untuk nombor pengoksidaan dia sama dengan cas. Positif itu mesti ditulis. So, nombor pengoksidaan bagi sulfur ialah positif 6. Boleh?
Natasha boleh? Boleh cikgu, dah faham. Okay. Itu baru syarat yang kelima. Syarat yang keenam. Nombor pengoksidan bagi hidrogen dalam satu sebatan biasanya ialah positif 1. Macam saya cakap tadi, hidrogen biasanya positif 1. Kecuali dalam logam hidrida, iaitu negatif 1. Okey, ini yang biasa kamu tengok dalam asid hidroklorid atau hidrogen klorida. Nombor pengoksidan dia ialah positif 1. Sebab hidrogen klorida ni kosong. So ini saya gantikan dengan X, ini negatif 1. X tambah negatif 1 sama dengan kosong. X sama dengan positif 1. Ini yang biasa. Hidrogen positif 1. Ini yang luar biasa dia. Iaitu dalam logam hidrida. Contoh natrium hidrida. Okey, kamu tahu semua ini natrium hidrida ini ialah kosong. So natrium unsur kumpulan 1 positif 1. Hidrogen nak cari gantikan dengan X. So positif 1 tambah X sama dengan kosong. X sama dengan negatif 1. Ini kamu dapat negatif 1. Ini pengecualian bagi hidrogen. Hidrogen biasanya 21 saja. Tidak masuk sekolah. Kau boleh tapi aku rasa dulunya aku tahu semasa. Okey. So ini jadi negatif 1. Okey, maksudnya tidak ada positif 1 kecuali dalam logam hidrida dia jadi negatif 1. Ini pengecualian bagi hidrogen. Dan yang terakhir, nombor pengoksidan bagi oksigen biasanya ialah negatif 2 kecuali dalam sebatan peroksida iaitu negatif 1. Contoh oksigen dekat sini dapat negatif 2, MgO sama dengan kosong, Mg kumpulan 2 sama dengan positif 2. Oksigen X. So positif 2 tambah X sama dengan kosong. X sama dengan negatif 2. Okey, ini yang biasa. Ini yang kecuali dia, luar yang dia punya lain dia dalam peroksida. Contoh hidrogen peroksida. Kamu tahu hidrogen peroksida H2O2 tak ada charge, so total dia sama dengan kosong. Hidrogen ialah positif 1. So positif 1, oksigen ni X. Darabkan dengan 2 tambah 2X sama dengan kosong. So, saya nak buat. So, positif 2 tambah 2X sama dengan kosong. 2X sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 1. So, dah sebatan peroksida, nombor pengoksidan bagi oksigen lah negatif 1. Selain daripada peroksida, nombor pengoksidaan dia ialah negatif 2. Ada satu lagi. Okey. Nombor pengoksidan bagi kumpulan 17 biasanya negatif 1. Nombor pengoksidan fluorin saya rasa negatif 1. Nombor pengoksidan fluorin, bromin, iodin biasanya negatif 1. Kecuali apabila unsur terikat pada unsur lain yang lebih elektronegatif seperti oksigen, maka nombor pengoksidan dia bernilai positif. Okey. Ini yang biasa. Okey, HL. So dapat negatif 1. Ini yang luar biasanya. Yang lainnya, kalau dia klorin, bromin, iodin, dia bergabung dengan atom yang lebih elektronegatif daripada dia. Contohnya oksigen. So dia akan jadi bernilai positif. Oksigen ni yang jadi negatif. Contoh kalium klorat ini, KClO ni. Okey, kamu tahu KClO, kamu nak cari Cl total dia ialah kosong. K ni positif 1. O ni negatif 2.
Cl ni jadi X. So, positif 1 tambah X tambah negatif 2 sama dengan kosong. X sama dengan tolak 1 sama dengan kosong. So, kamu dapat X sama dengan positif 1. Ini apabila kumpulan 17, contohnya klorin bergabung dengan ada unsur yang lebih elektronegatif daripada dia akan jadi bercas positif. Okay, nombor oksidan bromin dalam ion bromat. Ion bromat, kat sini kamu tengok. So, sini Br3- sama dengan negatif 1 lah sebab ada minus kat sini. So, Br ini gantikan dengan X, oksigen negatif 2. X tambah 3 darab negatif 2. Kenapa 3? O ada 3. Oksigen ada 3. Sama dengan negatif 1. X sama dengan tolak 6. Sama dengan negatif 1. X sama dengan positif 5. Ini pengecualian dia. Kalau unsur 17 ada dengan atom yang lebih elektronegatif daripada dia akan jadi bercas positif. Cikgu. Ya. Nak tentukan jumlah sekejap. Yang apa nama? Ni apa jumlah contoh yang Br oksigen ni sama dengan negatif 1. Tengok dia punya cas unsur cas dia. Ya. Contoh okey. Okey, jangan letak saya nak tanya kamu. NaCl, nombor pengoksidan dia berapa? Sorry, apa cikgu? NaCl, nombor pengoksidan dia? Kosong. Okey, betul. Mg? Kosong. H, betul kosong. H2? Kosong. Okey. SO4 tu minus? Negatif 2. Negatif 2. Okey, apa lagi? CO3 tu minus? Negatif 2. Negatif 2. Ini yang semua nombor kat sini ialah bagi ke semua ni. Okey. Kalau kamu tanya dalam ion karbonat, C berapa nombor oksidan dia baru lain. Ini sebab ion kompleks ni, contoh ion karbonat ni negatif 2, dia sama dengan cas dia. Boleh? Kalau Cl minus? Negatif 1. Okey, betul. Okey, boleh? Okey. Okey. Nombor pengoksidan. Okey dah, saya stop dekat sini. Nanti yang ni akan letak, saya akan terangkan nombor pengoksidan dalam sebatian. Baru saya akan terangkan pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, ada soalan tak nak tanya? Setakat 4 yang tadi, iaitu penambahan oksigen, hidrogen, penambahan pengurungan oksigen, penambahan pengurungan hidrogen, penambahan atau terima atau derma elektron, penambahan atau pengurangan nombor pengoksidaan, dan juga nombor pengoksidaan. Ada soalan tak? Ada atau tidak? Okey, so senyapnya ni saya anggap tak ada soalan lah, boleh faham lah. Okey, tak ada So, untuk kamu punya kerja, saya minta kamu buat nota mengenai 4 yang tadi ni. Iaitu penambahan yang pengoksidaan dengan penurunan tadi tu lah. Dari segi 4 dekat 4 term dia tu. Oksigen, hidrogen dan juga nombor pengoksidaan dan juga elektron. Buat nota dalam buku tulis kamu. Buku baru Okey, dah saya akan bagi satu link quiz nanti dalam grup. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada soalan, itu saja untuk pagi ini daripada saya. So, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.